Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So selamat datang ke new group so IF for newbies, dan insyaallah saya Dr. Malinda binti Muhammad Ali. So kita akan berkongsi dengan anda semua tentang intermittent fasting ya. Okay, so boleh saya tahu berapa ramai dah online? Maybe boleh share sikit, boleh angkat tangan ke apa ke sebelum kita start Okay, so anyone online? Dah ramai tak yang ready nak kita berkongsi malam ni? So you all boleh dengar tak saya punya suara? Dan saya akan guna laptop juga. So sekiranya ada soalan ke apa ke, feel free untuk kongsikan untuk just type dekat situ, so that kita ada two way lah, two way communication. Bukan tak saya seorang je berkongsi di sini So alright, okay, so berapa ramai yang dah online? Maybe boleh share sikit. Okay, saya sudah nampak Mazura Mazlan. Alright, okay, so yang lain okay. So sebelum tu, since group ni sebenarnya kita buat free sharing, so tahniah dan terima kasih kerana bersama dengan saya malam ni. So insyaAllah kita akan cuba kongsikan lah. So at least kita akan ambil masa lebih kurang like 1 hour. So sekiranya ada some interruption on your part, tak nampak ke atau tak clear ke, so just bagi tahu so that kita boleh berikan so kalau sebab sometimes ni broadcast ni ada interruption sikit Okay, so alright, intermittent fasting, so saya rasa ramai yang dah tahu dan ramai juga yang tak tahu. So berapa ramai yang dah buat IF? Maybe boleh bagi some feedback sikit. So okay lah, sebelum tu kita tanya berapa orang yang tak pernah buat IF. So soalannya, siapa yang tak pernah buat IF? So that saya tahu anda punya situation. So I go like very very basic. Siapa yang tak pernah buat IF? Okay, jelas, alhamdulillah. Okay, so kalau yang tak pernah, just share tak pernah. Dan kalau anda yang pernah, so saya rasa ini maybe just some revision untuk anda, sebab kita akan kongsikan yang basic lah untuk malam ni Okay, so bercerita tentang puasa ni, intermittent fasting ni sebenarnya. Okay, Din GTI tak pernah. Okay, so alright, Rashidah Harun tak pernah. Okay, right, so saya nampak ramai juga yang tak pernah lah. So this is good. Okay, sebab kita nak share something yang new. Bukan something new lah sebenarnya, something very basic Okay, so bercerita tentang puasa ni sebenarnya, intermittent fasting ni sebenarnya bukannya benda baru pun. Fasting adalah puasa kan So that's why, tapi bila perkataan intermittent fasting tu diperkenalkan, so istilah semua orang macam ingat itu adalah satu trend, satu diet ataupun satu program diet yang barulah. So biasalah, so bila kita tak faham tu akan banyak banyak spekulasi yang kata, oh, this is just a diet trend, this is just a program, so bahayalah apa dan sebagainya. So again, intermittent fasting, intermittent bermaksud berkala, fasting tu puasa lah kan. So bila kita gabungkan ialah puasa secara berkala. Dan sebenarnya puasa secara berkala ni sebenarnya memang dia adalah sebahagian daripada kita punya hidup lah. I mean, dah berkurun lama dah kalau dalam Islam lagi lah So puasa tu adalah sebahagian daripada kita punya religious punya amalan keagamaan yang kita memang buat So bulan puasa sunat, so itu adalah salah satu contoh puasa berkala. That is actually intermittent fasting juga. So sebenarnya kalau kita lihat, intermittent fasting ni adalah puasa secara berkala. In fact, setiap hari pun kita berpuasa juga, especially waktu kita tidur. At least satu hari pun lebih kurang 6 jam, 7 jam kita berpuasa. Sebab tidur mana orang makan kan. So itu adalah intermittent fasting juga. So puasa secara berkala.
Tetapi again bila kita bila IF ni diwar-warkan, tu semua rasa macam, weh jangan buatlah. So ini macam puasa orang agama lain lah. So sebenarnya in fact agama lain pun memang berpuasa. So setiap ritual, agama dia spiritual, dia ada keagamaan dia sendirilah. So macam orang Hindu kan, orang Buddha. Kalau macam orang Hindu, dia ada puasa sebelum Wesak kan, sebelum Taipusam, nak bawa Kavadi tu. So dia orang punya puasa sendiri. Kalau orang Buddha, dia monk tu dia actually nun pun actually dia orang berpuasa juga. So dia orang punya puasa lebih kepada intermittent juga, sebab dia orang punya last meal biasanya afternoon. So lunch is actually their last meal. Dan in fact kalau macam Jewish, mereka ada berpuasa juga. Kalau macam Christian pun dia ada berpuasa juga. Kalau anda lihat one of the community Seven the Adventist di Loma Linda, California, di mana mereka adalah one of the longevity punya tu. So mereka memang amalkan puasa like 30 days, 40 days. So setiap tu sebenarnya dia ada agama dia. Cuma kita orang Islam, so kita ada puasa kita sendirilah. So ini adalah puasa secara berkala. Dan in fact dalam Islam yang saya kongsikan sebelum ni, puasa Dalail tu, puasa sepanjang tahun, itu memang tidak dibenarkan lah. So melihat dari segi konteks luas, sebenarnya intermittent fasting ni bukannya satu diet. Bukan satu program diet. Ia adalah sebahagian daripada amalan kehidupan kita. Okay, so jelas Okay, so again, cuma bila kita buat IF ni, sebenarnya kita kena tahu kenapa kita buat. Bagaimana, kenapa. So kita kena ada ilmu sikit lah. So kalau macam kita buat intermittent fasting, Islamic intermittent fasting, so puasa Isnin Khamis, puasa Ramadan, itu adalah puasa salah satu jenis salah satu kategori intermittent fasting juga, tetapi dia jenis dry fasting. So kalau kita umat Islam, kita adalah jenis dry fasting. Maksudnya tak boleh makan, tak boleh minum daripada terbit fajar sampai subuh sampai maghrib. Tapi kalau agama lain, dia ada yang boleh minum, ada yang tak boleh minum, ada yang tak boleh makan, ada yang just susu je. So depends. So sebenarnya kalau perubatan pula, dia ada juga dia punya puasa. So anda pernah tengok kalau patient kan, so dia nak operation ke apa kan, kena puasa. Okey, puasa last meal katalah pukul 12 malam. Esok nak operation pukul pagi kan. So at least dia ada beberapa jam. Kadang-kadang kalau macam dia nak buat usus punya tu, senang 2-3 hari kita kena bowel prep dia orang. So tak boleh makan, just liquid punya meals je kan. So it depends. Itu adalah salah satu kategori berpuasa, sort of detoxification, preparation. So dia banyak sebenarnya. So melihat IF ni so sering disalahartikan lah. So insyaAllah kita akan cuba kongsikan. So kita akan sedikit buat pencerahan. So dan again, kalau kita nak buat intermittent fasting dalam konteks, okay ni saya divert anda dalam konteks untuk slimming. Sebab saya kalau cerita pasal obesity dan weight loss ni, saya macam passion sikit kan. So saya suka nampak perubahan bila orang obese, they go for like reducing dia punya BMI, achieve ideal weight. So that is something yang saya rasa macam satu keseronokan lah. So it's satisfaction. Okay, dan of course bila saya cuba bawa anda ke konteks untuk slimming lah, untuk weight loss. Dan in fact saya rasa saya ada kongsikan baru-baru ni tentang jurnal-jurnal, dan it's actually proven by a lot of journals yang intermittent fasting sekiranya dilakukan secara betul, actually memang boleh menurunkan BMI, reducing body fat percentage, reduce cholesterol, reduce stabilize blood sugar. So banyak lagi dia punya benefit. Okay, alright. Okay, so saya tengok sedikit. Tia, salam doktor, saya pernah cuba IF 6 jam. Okay, boleh buat IF 6 jam ni, tapi sebenarnya ni macam kita puasa je lah. Saya rasa mungkin cara pengiraan tu, cara kita 6 jam could be like kita just puasa masa tidur je. So dari segi tu memang puasa, tetapi kalau kita nak pergi kepada fats burning, sebenarnya tak cukup.
Sebab kita masih ada sumber glukosa dan glikogen lagi. So ini yang saya nak cuba perjelaskan dengan anda lah. So 6 jam boleh nak buat, so sort of puasa je lah, tapi dia tak akan ada efek betul-betul puasa. So that means puasa masa tidur je 6 jam tu. So dia tidak dikira sebagai IF betul-betul lah, sebab dia tak akan dapat anda, you cannot tap into fat reserve. Okay, so boleh? Suara jelas tapi gambar sekejap-sekejap blur. So at least on my part, at least anda dengar suara, I think should be okay lah. Okay, so sekiranya ada soalan, feel free untuk anda kongsikan, so that sebab kalau kita nak cerita tentang IF ni memang 3-4 jam pun tak habis, sebab dia banyak. Dia banyak banyak topik yang kita akan kongsikan. Okay, so again, at least saya nak anda faham bahawa IF ni bukan diet. Dia bukan program diet, dia adalah sebahagian daripada amalan, tetapi jika kita lihat dalam konteks kita nak slim down, sebenarnya dia boleh digunakan satu corak atau modifikasi diet yang anda boleh gunakan untuk bantu anda turunkan berat badan. So that may achieve your ideal. Bukan saja untuk slim down, sebenarnya dia banyak benefit dia. So including longevity juga, pemanjangan usia, detoxification, cancer prevention, so dia banyak. Tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada slimming. Dan ramai ke yang nak slim down? So ramai ke yang nak slim down? So kalau ramai, so kita akan more actually fokus untuk lose weight. Okay, so again, IF lebih kepada modifikasi diet. Dari segi kita punya corak pemakanan tu kita ubah sikit sebab kita nak pecahkan lemak. Kita nak pecahkan lemak. So boleh follow tak so far? So jangan itulah. Okay. Alright, sekejap. Kalau puasa IF dalam 1 jam, kalau macam kita makan 1 jam, kita puasa 10 jam, lepas tu makan 1 jam, sambung balik puasa. Okey tak macam tu? Azlina tanya, kalau buat IF makan 1 jam, lepas tu puasa 10 jam, lepas tu makan 1 jam, puasa 10 jam. That means dekat sini kita punya fasting time tu ialah 10 hours. So 10 hours, so sebenarnya dia tidak cukup untuk lose weight lah. So untuk lose weight tapi saya tak pasti kenapa kita buat. Again, bila kita nak buat IF, kita kena tahu kenapa kita buat. So what is your intention, atau what is the reason of doing IF? Kenapa anda buat IF dalam konteks untuk dari segi pemilihan regime. Sebab apa? IF ni dia banyak. So untuk standard IF so again saya bahagikan dua untuk anda lebih senang faham, untuk anda lebih untuk kita lebih senang bincangkan. So untuk IF dia ada, at least saya bahagikan kepada dua yang utama, iaitu Islamic IF. Islamic IF yang kita puasa biasa, Isnin Khamis, Ramadan, so puasa Ashura, puasa Syawal kan, puasa 6, semua tu itu dalam kategori Islamic IF. So Islamic IF saya rasa semua orang faham, semua orang jelas. So dia jenis dry fasting, di mana waktu kalau dekat Malaysia dekat situ actually 14 jam. Daripada sahur sampai buka, so lebih kurang 14 jam, jenis dry fasting. Dry fasting, so kering, so kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Okay, so saya harap anda jelas that is actually IIF, Islamic IF. Okay, bila saya kongsikan tentang standard IF, okay, standard IF ni yang ramai orang confused dan ramai orang macam, okay, itu puasa ni lah, so banyak kata bahaya lah sebagainya. So again, kita kena tahu kenapa kita kena buat dan kita kena ada ilmu sikit. Alright. Okay, so untuk Islamic IF, untuk standard IF, dia ada banyak regime. So dia ada banyak regime. So anda boleh pilih nak regime yang mana. So nak regime yang mana? So anda nak regime mingguan atau anda nak regime harian? Okay, dia ada protokol dia lah. So boleh follow Okay, untuk sihat dan kurus. Okay, so memang insyaAllah hari ni kita nak tengok lebih kepada untuk sihat dan kurus, slim down lah secara sihat. Okay, so again anda boleh pilih. So kalau misalnya anda nak IF secara mingguan, so you can plan. So seronoknya IF ni sebenarnya sebab dia, kalau orang yang boleh amalkan puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud kan, so sangatlah bagusnya. So that is the best IF. So dalam konteks kita umat Islam lah.
Okey, tetapi kalau ada yang tak boleh, because kerja mungkin memerlukan lasak dan sebagainya, takut tak boleh konsisten lah orang kata buat puasa Islamic IF. So alternatif yang terbaik ialah memang IF, standard IF. So anda boleh buat, boleh pilih. So dia ada a few regime lah, sama ada anda nak buat 5-2 diet. So 5-2 diet ni maksudnya apa tau? 2 hari dalam seminggu tu yang ambil so called fasting. So maksud kita rendahkan kita punya pengambilan makanan lah, so called calorie restriction dekat situ. Tetapi 5 hari tu makan macam biasa. So of course kena makan sihat lah. Ataupun anda boleh buat alternate diet. So alternate diet ni sebenarnya dia adalah puasa selang sehari. So puasa selang sehari, so hari ni puasa, esok tak puasa, hari ni puasa, esok tak puasa. So dari dekat situ anda boleh pilih lah masa anda ke hari ni terpulang pada anda. Okey, dan sebenarnya kalau anda lihat sebenarnya apa yang mereka buat, orang putih buat lah kan. So 5-2 diet adalah adaptasi sebenarnya, ialah puasa sunat Isnin Khamis. That's what Rasulullah is doing kan. Dan puasa alternate diet adalah puasa yang paling disukai, iaitu puasa Nabi Daud. So it's actually adaptation kalau kita tengok sebenarnya lah. Okay, so clear yang tu. So ataupun anda boleh buat daily punya regime. So daily punya regime. So daily punya regime dia ada a few regime lah. So dia ada few regime, few protokol. So anda boleh buat 12. Okey, sedang saya cerita sikit lah. So sebenarnya macam ni, kalau misalnya kita berpuasa IF ni, dia ada dua fasa. So ni saya bagi untuk beginners level lah. Saya tahu ramai yang dah buat umat lah, ramai dah tanya soalan-soalan advance. So tapi hari ni saya akan fokuskan untuk kawan-kawan yang baru je nak join, baru je nak mula. Okey, so dia ada 2 fasa. So dia 2 fasa, iaitu fasa makan dan juga fasa berpuasa. So fasting window dengan eating window. Okey, so 2 So sebab tadi ada yang kata 6 jam dia puasa kan, 10 jam 1 jam. Okey, so saya akan kongsikan dengan anda. So basically fasting window dengan eating window ni anda boleh bagikan kepada sort of pilihlah anda punya regime. So biasanya kita akan mula 12. So 12. Kalau 12 tu maksudnya fasa makan anda ialah fasa puasa lah. Kita mula fasa puasa dengan fasa makan anda ialah 12 jam. Okay, jelas tak? So sebenarnya saya nak tulis, saya dapat graf tu. Okay, macam ni. Sebelum kita faham sebenarnya fasa-fasa tu, saya kena explain lagi satu konsep tau. Satu konsep ni sebenarnya macam ni. Anda kena faham apa yang berlaku sebab kita nak slim down tau. So kita nak slim down, kita nak taps into fat reserve. Maksudnya kita nak pecahkan lemak. Kita nak pecahkan lemak. So saya kena, sebelum saya terangkan tentang fasa tu, saya kena terangkan satu lagi step yang step sebelum tu yang saya rasa anda kena faham, iaitu apa yang berlaku sebenarnya. So kenapa kita buat 12 dan kenapa kita tak buat 10 tadi kan 10 jam 1 jam makan, 10 jam 1 jam makan. So kenapa kita tak buat regime macam tu? So nampak tak? Tadi ada yang suruh buat 6 jam, lepas tu makan. Lepas tu ada yang kata 10 jam, 1 jam makan. Lepas tu tambah lagi 10 jam, 1 jam makan kan. So kenapa kita tak buat macam tu? So itu yang saya nak kongsikan. Saya rasa bila anda faham ni sebenarnya, anda akan jelas apa yang berlaku dalam badan kita. So saya rasa saya kena undur sedikit untuk fahamkan. Okay. So put it like this. So badan kita sebenarnya, bila kita makan, bila kita makan, so katalah anda makan pukul berapa tadi? Pukul 12.30 hari. Pukul 12.30 hari kan? Pukul 12.30 hari. So katalah anda makan nasi, makan ikan apa semua tu kan. So masa tu sebenarnya badan makanan yang kita cernakan tadi tu akan ambil masa lebih kurang 4 jam macam tu. Kalau anda makan daging ke apa, dia mungkin akan ambil sampai 6 jam. So like 4 to 6 hours.
4 to 6 hours. So makanan yang kita makan tadi tu sampai pukul 4 petang, katalah saya ambil purata 4 petang, dia akan dicernakan. So masa tu kita punya glukosa masih ada dalam badan kita. So badan kita ni dia akan gunakan dia akan gunakan sumber tenaga yang pertama actually daripada glukosa. Daripada gula lah. So kalau kita makan nasi semua kan dia akan pecahkan jadi gula. Dia akan jadi glukosa, so to be exact. Protein kita semua akan dipecahkan apa semua. So actually tenaga tu daripada makanan kita last meal katalah pukul 12 tadi anda makan, so sampai pukul 4 petang tu badan kita tak akan gunakan lemak lama yang tersimpan dalam sel-sel lemak tu. So dia akan gunakan makanan yang anda makan pukul 12 tadi. Okay, jelas? So jelas? Alright. So lepas tu nanti katalah anda makan lagi. So anda makan lagi pukul 5 petang. So pukul 5 petang. So pukul 5 petang masa tu bila anda makan, so katalah pukul 12, lepas tu pukul 4 lah, pukul 4 pukul 5 tu anda buat tea time pula. So makan goreng pisang, makan teh tarik, minum teh tarik apa semua. So dekat situ badan anda sebenarnya gula dah turun, gula dah kurang. So badan kita that glukosa tu apa yang kita makan tu dia boleh tahan like 4 to 6 hours. So pukul 4 tu kita dah tea time pula. So bila kita dah tea time, ada lagi supply makanan baru. Bila ada makanan baru, so dia akan dicernakan. So bila dia akan dicernakan, dia boleh tahan lagi lebih kurang another 4 hours juga from the last meal. Maksudnya kalau pukul 4 tu 5, 6, 7, 8. So pukul 8 tu masih ada lagi. Maksudnya anda masih gunakan lagi makanan yang anda makan pukul 4 petang tadi. So lepas tu katalah tak sampai 2 jam, 3 jam, katalah pukul 8 tu makan lagi. Makan lagi dinner pula. Sebila dinner, so anda makan malam, dinner pukul 8 katalah, dinner dengan family pukul 8. So masa tu badan kita dapat lagi tenaga baru daripada luar. So bila daripada luar, dia tak akan pecahkan lemak-lemak yang lama tau. Faham tak? So tak boleh sebab anda nak kurus, nak pecahkan lemak. Tapi dalam masa yang sama, badan kita dia ada mekanisme dia sendiri di mana dia ada preferred fuel. Maksudnya macam kereta kan kita boleh guna petrol kan, kita tak boleh guna air. So sama juga badan kita dia guna glukosa. Tetapi kalau glukosa tu sentiasa ada melalui kita, apa yang kita makan tu, so dia tak akan pecahkan lemak simpanan tu. Faham tak? Okay, so saya ada jelas kat situ. Okay, then apa yang berlaku sebenarnya, kalau katalah anda tak makan selama 6 jam, so that means your last meal, katalah anda tadi pukul 12, lepas tu anda tak makan apa-apa langsung, so just minum air, minum teh O kosong, minum kopi O kosong. Okay, again, regime yang saya kongsikan ni sebenarnya adalah regime ataupun protokol untuk slim down. Sebab kalau orang buat IF untuk perbaiki dia punya diabetes, rawat dia punya diabetes, that one different story. Sebab ada most of the expertise memang tak bagi in fact coffee apa-apa yang ada caffeine pun. So it depends on the regime. Okay, again kalau dia nak buat untuk cancer, it depends on the regime juga. Sebab bila cancer, kita tak boleh ambil bone broth. So tak boleh because of the amino acids kat situ. So again, different. Sebab tu kena tahu kenapa anda buat IF. So kalau anda buat IF untuk slim down, so these are the things yang saya akan kongsikan lah. Okay, alright. Okay, then satu lagi, okay, bila selepas, okay, katalah anda makan pukul 12 tengah hari tadi. So again, kata anda tak makan langsung apa-apa sampai pukul 6 petang. So that means like 6 hours. Okay, 6 hours anda tak makan langsung. Bila anda tak makan langsung, masa tu anda sebenarnya dah masuk kepada fasa di mana glukosa tu dah habis tau. So bila glukosa dah habis, badan kita akan pergi kepada simpanan yang seterusnya, iaitu glycogen. So glycogen ni adalah simpanan gula yang disimpan dalam rantaian gula yang disimpan dalam hati dan juga dalam otot. Okay, dan dia boleh tahan glycogen ni sebenarnya lebih kurang dalam dia actually can up to 2 days, 2 hari. So dia punya simpanan lah, kalau habis totally lah boleh 2 hari. Tetapi sebenarnya selepas 12 jam penggunaan tu dah semakin menurun sebenarnya. Katalah 12 jam anda tak makan lagi. So sampai pukul 12 malam anda tak makan. Sebab that means last pukul 12 sampai pukul 12 malam tadi. So that means kat situ dah 12 jam.
12 jam dah tak makan sebab gula dah habis. Bila gula, sebab badan kita dia kena maintain gula dalam darah tu kan. So dia kena ada level sebab kita tak boleh terlalu rendah, tak boleh terlalu tinggi. Sebab dia nak tenaga kan. So dia kena maintain. Jadinya bila dia nak maintain tu, dia kena cari. Jadi kalau glukosa dah habis lebih kurang dalam 6 jam selepas kita makan tu, dia akan cari, dia akan pecahkan all this glycogen daripada hati kita. Dia simpan di hati dan juga di otot. Itu adalah tangki simpanan tambahan. Okay, that's why sebab tu bila kita tidur 6 jam ke 8 jam ke 10 jam kita tidur pun kita tak pengsan. Sebab bila kita tidur tu kita akan gunakan glycogen tu. Okay, itu memang tenaga simpanan. Okay, katalah anda tak makan lagi. So sampai pukul 6 pagi esok, bila dah sampai kepada 16 jam, maksudnya glukosa dah turun. Glukosa dah habis lah, dah cerita glukosa dah habis lah. Sekarang dah guna glycogen, tapi glycogen stok tu dah mula reduce. So selepas 16 jam kita panggil proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses dia menghasilkan glukosa daripada sel-sel lemak dan juga sel-sel daripada protein. So that's why the best effective untuk anda turunkan berat badan atau pecahkan lemak ialah selepas 16 jam. Sebab 16 jam tu baru badan kita dia dah gula dah habis, glukosa dah habis, glycogen dah habis dan dia dah pergi kepada nak tap into fat cells. Okay? So jelas tak? 16 jam. Dia punya shift tu sebenarnya okay, nanti saya share lah graf tu. So dia punya shift tu sebenarnya ialah lebih kurang 16 jam. That's the point di mana glycogen kita dah semakin menurun dan peningkatan glukosa tu semakin meningkat. So kepada kawan-kawan yang dah ada e-book saya, dalam tu anda boleh tengok balik. Saya dah explain kat situ. Saya dah explain macam mana. Actually that's the point yang glycogen dah turun. So peningkatan pemecahan lemak tu sebab dia nak tap into fat cells. Sebab fat cells tu boleh menghasilkan ketone dan juga menghasilkan glycerol. Glycerol tu boleh jadi gula juga. So otak kita sebenarnya dia boleh guna dia boleh guna sumber daripada ketone body, daripada penghasilan pemecahan lemak. So boleh follow ke? Okay? Boleh? So okay, so jelas tak tu? Saya rasa anda kena faham yang tu. That's why kalau anda buat IF, ramai orang macam saya buat IF tapi 12 jam. So buat bertahun-tahun pun dia macam tak jadi juga. Sebab 12 jam anda masih menggunakan sumber daripada glycogen tu, dia tak tap into fat cells. That's why kalau macam the best sebenarnya ialah memang actually 16 hours minimum. So 16 tu baru kita akan tap into that, you know, fat reserve. So bila lagi lama anda puasa, so contohnya macam like 18 hours, 20 hours kan, 2 hours, so anda akan menampak, you know, your body actually start sort of fat cells tu akan actually shrinking lah. Tetapi ada tetapinya. So ini yang isu dia kata tak boleh lah buat lah apalah semua kan. So again, ikut anda punya kemampuan. Saya personally pun actually saya start juga dengan 12 sebab saya kena try kan. So there was few months back bila saya betul-betul last year bila saya try buat IF kan so seriously so that means sebab macam saya berat dah idea semua and actually lebih pada macam reshaping apa semua macam tu kan. So saya personally start dengan 12 juga so bila 12 tapi 12 tu macam tak ada challenge langsung lah kan. So actually start increasing slowly, that means naikkan 14, naikkan 16, naikkan 18, so naikkan 20, naikkan 22 dan boleh buat juga OMAD. Okay, so jelas tak? So that means kalau tu okay, jelas Alhamdulillah saya nampak ramai yang faham. Sebab ni penting tau. Sebab apa? Ramai orang macam, sebab tu bila kata tadi yang 10 jam 1 jam, 10 jam 1 jam, dia tak jadi. Sebab you still using your glycogen. Anda masih lagi menggunakan tenaga daripada glycogen. So dia tak tap lagi, dia tak pergi kepada simpanan. So senang saya buat analogi macam ni lah so kalau macam glukosa ni sebenarnya dia macam duit cash kita dalam wallet dalam wallet ke dalam purse kita kan. So dia ada like a few hundreds kot, sekarang ada bawa thousand tu kan
So like few hundred. So bila kita dah shopping kan, oh dah habis. So bila dah habis, itu glukosa kita. Glukosa dia tak tahan lama, about 4 to 6 hours je. Max itu maksimum lah lebih kurang. So lepas tu duit dah habis lah. So kita pergi ATM. So ATM pula adalah beberapa ribu di situ kan, berapa ribu ke puluh ribu ke kan, ada yang beratus ribu ke kan, okay, doesn't matter. Tetapi dia ada limit dia tak boleh lah berjuta-juta kita nak keluarkan sekali tu, tak boleh. So that's why glycogen sama macam duit kita kat ATM tu. So dia ada limitation dia. So limitation dia boleh sampai lah 12 jam, maksimum 2 hari. Maksimum 2 hari. Tapi 2 hari tu dia memang dah tinggal sikit-sikit lah. Sebab badan kita dia tak akan habis baru buat. Sebab dia very intelligent. So dia akan guna, bila dah nak habis dia start guna yang lain. Dia ada switch dia punya graph tu. Okay. Tetapi 12 jam tu dia dah mula tu. Dalam masa yang sama sebenarnya kita punya aset yang paling banyak ialah rumah kita kan, rumah, aset-aset yang dalam bentuk aset lah, bond-bond, harta-harta di luar negara tu kan. So that one is a bit difficult untuk kita cairkan. So sama juga dalam, so it take time. Sama juga dalam konteks ni, di mana nak tap into fat cells, dia agak lambat sikit lah. Dia lebih kurang lah 16 hours, 20 hours, so a bit again like 24 hours. So in fact setengah orang dia akan buat extended fasting. Extended fasting ni mungkin sampai 36 jam, so ada juga yang sampai 48 jam. Tapi again ikut kemampuan diri, dan in fact sebenarnya extended fasting tu pun saya tak encourage untuk buat selalu. So tak payah tiap-tiap hari extended fasting, no. Kalau kita nak buat sesuatu pun jangan sampai macam itulah. So tetapi it depends. Kalau macam orang-orang yang memang buat untuk autophagy, so dia buat untuk cancer prevention, dia buat untuk clean up all this cancer punya cells, atau clean up untuk longevity, dia memang perlukan buat untuk lama. That's why kalau dekat fasting center di Jerman dan sebagainya, so diorang can up to 14 days, 14 hari berpuasa direct. Tapi of course yang itu kena ada di bawah monitoring medical expert lah. So tak boleh buat sendiri kan, pengsan susah kan. IF meninggal pula, habislah kan, jadi isu pula. Alright, so jelas Okay, so saya harap anda jelas sebab this is the concept yang saya rasa macam kalau anda akan tahu macam kadang-kadang macam kita nak makan baru 14 jam lah, so lemak macam baru macam tak tap lagi kan. So at least 16 hours, you have to keep it at least 16 hours. Dan orang kata macam mana boleh 16 jam tak makan, skip breakfast dan sebagainya. So jangan risau. So kalau berat anda, kalau tinggi anda 170 dan anda ada like berat anda 70 kilo, so you have at least lah 15 kg of fats. 15 kg of fat cells. Again, bila kita kata lemak tu, dia memang dia punya macam unlimited. Dia unlimited. Macam aset-aset kita lah kan. So dia unlimited dia punya amount dia. So with that 15 kg sebenarnya kita boleh hidup tanpa makanan selama at least 40 hari. At least 40 hari. So just imagine kalau kita ada 30 kilo lemak kan. So like jangan risau sangat lah kan. Tetapi ada tetapinya. Tengok diri anda. So kalau anda ada gastric ke, ada isu yang lain ke, diabetic ke, so please kena discuss. So kena ada somebody like monitor anda lah. So kita akan buat some adjustment. So tak boleh jangan kata macam Dr. Malinda kata suruh buat 16 jam. Suruh terus buat 16 jam. So start slowly. So saya ada a few client yang macam mana boleh 16 jam kan. So saya kata jangan, slow, take your time. So buat 12 jam dulu. So 2-3 hari lagi naikkan 14 jam, naikkan 16 jam. So sekarang dia buat macam 20 jam ke 22 jam macam tak rasa pun. So again, jangan risau. Tapi make sure anda punya hydration apa semua cukup lah. Dan of course, so okay, jelas yang tu So that means at least you can start with 12-12. 12-12 tu actually for beginners. Tapi lemak tu macam geli-geli je gitulah. Dia tak tap lagi. So you are still using the glycogen. So lepas tu pergi pada 14, slowly like 2-3 hari ke, lepas tu then you go for 16 hours, then slowly increase. Okay. So biasanya kalau dalam yang personal coaching dengan saya, memang saya akan actually slowly increase dia orang punya regime. So it depends dia orang punya ability. So kita tengok cara makan kita dan sebagainya. Okay. So kita fokus kepada fasting hours dulu Okay, so jelas Okay, alhamdulillah ramai yang jelas. Okay. Alright. Okay, untuk fasting hours, anda again
dalam Islamic intermittent fasting, anda tak boleh pilih, kita tak boleh pilih. Allah dah tetapkan subuh, waktu imsak sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar pula. Waktu subuh lah, sebelum subuh. Dan buka puasa waktu maghrib lah kan. Tapi dalam IF, you can adjust accordingly. So boleh buat ikut anda punya masa sendiri. Itu actually flexibility lah. Apa? Ikut kesesuaian rutin kita lah. Rutin kita macam mana, kerja kita macam mana kan. So tengok anda punya activity, level of activity. So katalah anda jenis orang yang memang kena ambil sarapan. So ada katalah kerja berat lah, kerja berat dekat site ke apa ke kan, so macam panas ke, so anda kena ambil sarapan katalah pukul 8 pagi, katalah pukul 7 So apa yang anda perlu buat, anda boleh ambil meals anda pukul 7 pagi. You can still take breakfast. Sebab apa, dalam IF ni sebenarnya kita nak cuba kurangkan makan je. Kurangkan makan dan pesahkan lemak. That's why kita panggil time restricted feeding. So macam baby dulu kan, baby kan dia makan ikut masa kan. So kita kena makan ikut masa kita juga. So jangan asyik mengunyah apa semua tu, sebab kita dah lama sangat mengunyah macam tu kan. So that's why kita kena adjust sikit lah. So kita kena restrict waktu makan kita. So selama ni kita dah makan banyak, so sekarang ni kita kena kecilkan sikit waktu kita nak makan tu. Kita makan ikut time. Kita panggil time restricted feeding, TRF. Okay, so sekarang ni waktu so katalah 16 jam. So 16 jam, katalah anda kena makan pagi, kena sarapan pagi. So 7, that means your last meal, katalah anda nak bersarapan pukul 7, that means berbuka anda ialah pukul 7 pagi esok. So that means pukul 7 6, 5. So dekat sini maksudnya anda punya last meal lebih kurang pukul 1 tengah hari. So your last meal. Last meal maksudnya anda boleh ambil lunch je. So that means anda boleh ambil breakfast dengan lunch. So that means 2 meals lah. Tapi kalau anda yang tak biasa, boleh ambil 3 meals a day. 3 meals. Kalau anda yang tak biasa, yang newbies, so saya cadangkan instead of kita ambil 6 kali sehari makan sebelum ni, so kurangkan kepada 3 kali. 3 kali. So sebenarnya macam ni, kalau untuk orang yang baru, saya tak adalah too strict sangat untuk lose weight ni. So yang penting anda kena adjust accordingly, kurangkan ikut kemampuan anda dari segi masa kan, 12, 14, 16 dalam masa yang sama. Masa anda makan tu kan 16:8 tu kan, 16:8 dalam masa anda makan 8 jam tu, so dekat situ anda kurangkan daripada 3 meals, daripada 5-6 meal kepada 3 meals. Lepas tu pada 2 meals kepada 1 meals. So again accordingly ikut anda punya rutin harian. So katalah anda jenis yang kerja pun sedentary lifestyle kan, just dekat office ke macam tu kan. So the best actually anda ambil dinner, katalah anda punya dinner pukul 6 petang. So saya cadangkan jangan late dinner lah. Late dinner max tu pukul 8 lah. Max tu pukul 8. Sebab malam tu badan kita dah rehat. Tapi katalah anda macam holiday ke apa ke, boleh je. Sebab saya pernah try. Bila holiday kita keluar kan, kita dinner macam lambat sikit dalam pukul 9 macam tu kan. So that means kita punya next meal tu kita lazatkan selepas 16 jam ataupun 18 jam lepas tu lah. Sebab malam tu sebenarnya badan kita nak sepatutnya rehat. Dia dah tak sepatutnya makan. Okay, boleh tak? As long as you jaga you punya time tu. Sebab kita time restricted feeding. So kita hanya makan dalam waktu yang kita boleh makan. So sebenarnya benda tu kita boleh plan. In fact anda kerja shift ke, anda boleh plan. As long as last meal tu bila, kena kira. So last meal tu katalah kalau pukul 6 petang anda last makan. So makan dengan family kan. So that means your 6, 7, 8, 9, 10. That means kalau macam tu pukul 10 pagi anda dah boleh sarapan dah. So nampak tak? So last makan pukul 6 sampai pukul 10 pagi esok. Dekat situ dah lebih kurang like 16 lah, 16 jam lah. So 16 jam. So kalau macam 10 jam, alah too early kan. Lajakkan sampai pukul 12. So that means dekat situ anda dah dapat 18 jam. So kat situ anda tahu tak, you have like another extra 2 hours di mana badan kita punya gluconeogenesis actually dah mula efektif. Okay? So boleh tak? Belajar sesuatu,
So ada orang tanya autophagy tu apa? Autophagy tu Aisyah tanya. Autophagy tu sebenarnya ialah proses di mana badan kita bila dah after like after 24 hours 48 hours, 72 hours dia tak makan. So badan kita akan gunakan sel-sel lama dia atau kita panggil molekul-molekul yang rosak dekat dalam sel tu, dia akan makan untuk jadikan tu, dia akan recycle sel-sel yang rosak-rosak tu kan, dia akan makan. Autophagy maksudnya auto tu automatic kan, auto badan sendiri kan. So that means phagy tu makan. So dia akan makan untuk jadikan sel-sel yang rosak tu sebagai sumber tenaga dia. So that is good in terms of cleansing ataupun cancer prevention. Tapi yang itu biasanya memang kena extended sikit. Kalau setakat 12 jam dia tak berapa nak jadi sangat. So at least like 24 hours and above. Baru kita dapat activate. So sebenarnya, tapi kalau dry fasting sebenarnya dia akan activate much earlier. Okay, so boleh? Okey, Wan Fazal tu tanya masa feeding window untuk berat badan boleh makan apa-apa je ke? Okey, so kita dah tengok tadi kan, at least dah dapatlah gambaran like that fasting hours. Minimum untuk weight loss memang kena buat 16 untuk tap into fat cell. So the more actually better. Okey, tapi kalau anda nak buat prolong fasting, extended fasting, prolong fasting, please discuss dan tengok kesesuaian anda. Okey, so jangan buat tiba-tiba macam tu kau pingsan susah. Alright. Okey, so kita pergi kepada eating window. Masa fasa makan pula. So fasa makan sebenarnya bila kita ada masalah berat badan ni, sebenarnya kita ada isu sebab badan kita it's not just about calorie in, calorie out. So dia bukan sekadar kalori yang masuk ataupun kalori yang keluar. Okey, so dia bukan kalkulator. So jangan risau sangat pasal kalori ni. So sebab pasal kalori ni sebenarnya ramai orang jadi macam tu sikit kan. So jangan risau sebab setengah orang kalori tu ada orang efektif lah, orang-orang muda tu still okay lagi. Tapi bila kita dah berumur ni, it is about actually hormones. Hormon kita yang actually jadi isu. Okay, so again, nak makan apa? So bila kita tanya nak makan apa untuk turun badan ni, kita kena faham satu lagi, one step back. Kita kena faham one step back, apa yang berlaku sebenarnya. So kenapa kita obese? Okay. So isu yang pertama atau dia punya main isu ialah hormon. Dan hormon ni kalau hormon yang kawal selera makan, sebab kan kita kan jadi nak makan, nak mengunyah, jadi susah nak kontrol, jadi macam lapar bukan. So berat pernah tak macam berat tubuh macam-macam tapi berat still tak turun-turun juga. So macam dah give up kan. So macam tak okay juga. So itu sebenarnya it's actually something to do with the hormones. Untuk kontrol badan kita actually more than 50 hormones terlibat. Tapi ada satu hormone actually dia master regulator dia. Master regulator dia iaitu insulin. So kalau anda jenis yang macam susah sangat nak turunkan berat badan, lepas tu dah cuba macam-macam tak jadi, exercise pun tak jadi, lepas tu makan sikit tapi pun berat nak naik, tak turun, makan sikit berat naik, nak turun punyalah susah kan. So sebenarnya isu itu adalah isu tentang insulin. That's why sebenarnya dalam buku The Obesity Code, so itu menunjukkan one of the code actually yang menyebabkan one of the satu kunci lah orang kata kunci master key actually untuk lose weight ni sebenarnya ialah insulin. So you take care of your insulin, memang akan turun berat badan tu. Dan in fact sebenarnya IF adalah satu cara yang paling efektif untuk turunkan atau stabilkan balik kita punya insulin. Okay, so alright, so by the way, tahu tak insulin tu apa? Okay, alright. Okay, so okay, okay, by the way, dalam fasting window tadi, sebab kita tak buat Islamic IF kan, kita buat standard IF. So standard IF anda boleh ambil, boleh minum air. So ini saya fokus kepada lose weight bukannya diabetics that one different regime sikit. Cancer pun different regime.
Okay, so kalau fasting window tadi, anda boleh ambil, boleh minum air. Air tu boleh air, of course kena air kosong lah, sebab air kosong yang tidak mengandungi gula. So jangan letak yang manis-manis apa semua, tak mahu lah, susu pekat manis pun tak nak. So anything actually very low calorie lah. So anda boleh ambil infusion water. Maksudnya air campur dengan lemon, campur dengan celery, campur dengan cucumber, whatever, insulin, whatever apa tu, infusion water. Boleh juga amalkan teh O, kopi O, kosong lah. So jangan letak all this susu-susu semua tu, tak mahu. Okay. Dan of course boleh ambil yang yang high density macam lemak. So lemak-lemak yang baik macam virgin coconut oil, olive oil. So boleh ambil boleh campur dengan kopi, boleh buat bulletproof coffee, semua boleh, tak ada masalah. Okay, sebab kita tak nak ada surge of insulin. Okay, so jelas? Alright. Okay, so again saya nak kongsikan tentang insulin tadi. Dengan insulin tadi, kiranya buat IF ni tak perlu nak kira kalori. Tak perlu. In fact, sebenarnya dalam program Slimming Masterclass saya memang saya dah tak suruh kira kalori. So kalori is just guideline boleh lah, tetapi apa yang penting ialah sumber kalori, apa yang kita makan. So 200 kalori mi goreng dengan 200 kalori sayur-sayuran tak sama. So effect dia lain. So you're talking actually macam mana makanan tu effect kepada kita punya nutrition. Okay, Kamarul tanya pengambilan stevia dan apa saja gula tiruan tak apa ke? Stevia boleh. Stevia dia tak ada impact on blood sugar. So anything yang tak ada impact on blood sugar actually boleh. Kalau susu je kosong boleh tak? Tak boleh. Sebab susu dia ada dia punya galaktosa. So galaktosa tu dalam geng glukosa jugalah dalam dia punya pencernaan. Okey, saya nak tunjukkan anda. Nampak tak ni? Dia nampak tak? Alright. Saya nak tunjukkan anda ni. So sebenarnya anda kena faham. Okey, so tentang insulin. Tentang insulin ni. Okay, jelas. Alright. So, okay. So again, pemilihan makanan kan, pemilihan makanan. So kalau anda, kita kena tengok, okay, makanan ni dia punya sebab kita target nak turunkan insulin. So apa-apa yang menyebabkan insulin meningkat, lemak akan diperangkap. Macam tu. So dia tak akan ada fats burning. So anda kena, bila anda faham graf ni, so bila anda faham graf ni, so tak apalah, tak tengok, tak nampak saya, nampak ni kan. Okay, clear? Boleh? Alright, just focus on this one quick. Okay, so alright. Ini adalah graf yang menunjukkan pembakaran lemak sebab kita nak lose weight kan. Okay, so anda tengok dekat sini, ini adalah dia punya fats breakdown percentage, dan ini adalah level of insulin. So kalau insulin tu rendah, so ini actually normal range lah. Insulin kena ada dalam badan kita, kalau tak ada parok kita. Sebab tu orang-orang yang tak diabetic type 1 tak ada insulin. So tak ada orang diabetic type 1 yang obesity sebab dia orang tak ada insulin. So bila tak ada insulin, fat breakdown memang sangat-sangat effective. Actually they are losing weight so much. Okay, so anda tengok dekat sini, ni normal range. Kalau misalnya insulin tu rendah, pembakaran lemak, fats breakdown is actually very effective. So kita kena slightly rendahkan kita punya insulin. This is what happen during fasting. So bila kita tak makan kan, sebab insulin ni adalah sejenis hormon yang dikeluarkan masa kalau kita makan, especially kalau kita makan makanan yang manis, karbohidrat ringkas kan. So semua tu actually akan menyebabkan glukosa dalam badan meningkat. Bila glukosa meningkat, insulin akan meningkat. So bila insulin meningkat dekat sini, so ni level kan, ni insulin, paras insulin tinggi, so pembakaran lemak actually paling rendah. The fats burning actually very low. So so kalau anda puasa dekat sini, insulin anda rendah sebab tak makan kan. So bila kita puasa, kita tak makan, so glukosa pun tak ada, glycogen pun kita dah use up. So there is no need of to search insulin level lagi. So again, bila insulin rendah,
So dia tengok pembakaran lemak akan actually the fats burning actually very effective. Dan kalau insulin kita tinggi, makan je, kejap makan 3-4 jam makan, kejap munyah tak habis. So that means your insulin keep on surge lah kan. Sebab apa? Keep on dirembeskan sebab kita makan. Bila makan, sebab insulin ni fungsi dia nak turunkan, nak stabilkan gula dalam darah, dia akan masukkan gula ke dalam sel. Kan? So bila tu dia akan menyebabkan, selain dia masukkan gula ke dalam sel, dia juga masukkan lemak ke dalam sel. Dia akan menyimpan lemak-lemak yang gula yang berlebihan tu dalam bentuk lemak. Okay, alright. So that's why kalau anda faham yang ni, okay, jelas Ingat, paras insulin yang paling rendah, pembakaran lemak akan jadi lebih efektif, dan kalau insulin tinggi, pembakaran lemak akan jadi sangat rendah kat sini. Alright, so jelas Okay, so this is the key. Inilah kuncinya. Boleh? Tak apalah. Nanti saya masukkan gambar kat situ. Okay. Alright. Boleh Nanti saya masukkan. Just nak tunjuk je lah bahawa anda kena control insulin. So itu dia punya key dia. Dia punya key dia punya kunci dia ialah if you able to control your insulin, actually dia fats burning tu akan jadi sangat-sangat efektif. So boleh tengok apa makanan yang menyebabkan insulin dirembeskan. Cuba kongsi sikit. Okay, insulin adalah sejenis hormon yang dirembeskan apabila gula meningkat dalam darah. So kalau kita tengok dekat situ, apa makanan yang meningkatkan gula dalam darah? So of course definitely makanan-makanan yang jenis karbohidrat. Dan of course yang paling tak okey ialah makanan-makanan yang bergula dan makanan-makanan yang mengandungi karbohidrat ringkas. So apa-apa yang menyebabkan glycemic index meningkat dengan cepat, tinggi glycemic index, tinggi glycemic load, so itu akan menyebabkan gula dalam darah kita meningkat dengan cepat. So bila gula dalam darah meningkat dengan cepat, insulin pun akan meningkat dengan cepat. So bila insulin ni dia nak turunkan gula, tapi dalam masa yang sama gula yang berlebih itu akan disimpan sebagai lemak dalam sel hati dan juga sel-sel otot, sel-sel lemak. Okay, so jelas? Okay, so sekejap ada soalan. Okey, untuk Rani Hanania, untuk standard IF memerlukan 16 jam. Untuk IIF pula memerlukan berapa jam untuk korek lemak? Okey. So untuk IIF ni sebenarnya dia punya principles dia lebih kurang sama. Lebih kurang like 14 to 16 hours. 12 jam tu sebenarnya dia dah mula. 12 jam dia dah mula tap sebab glycogen dah mula turun. Cuma dia punya point dia betul-betul lebih kurang dalam 16 hours. There is a graph. So siapa-siapa yang dah adik ibu tu tolong refer balik. Nanti saya akan masukkan. Okey. Tetapi sebab tu saya kata the best IF ialah IIF, Islamic IF. Walaupun actually kalau baca buku orang putih ke video-video expert orang putih tu, dia orang kata macam, so we are not encouraged for dry fasting because dry fasting can cause dehydration whatsoever. Tetapi sebenarnya Allah is great kan, so dia tahu apa yang terbaik untuk kita. So bila kita lihat sebenarnya Islamic dry fasting ni dia akan tap into metabolic water. Sebab sel lemak ni dia retain water tau. So dia bawa sekali air. That's why bila kita puasa dry fasting, badan kita akan cari air. Dan air yang paling banyak ialah melalui dalam sel lemak, dalam lemak tu. So bila lemak, that's why bila dalam IIF sebenarnya kita lagi cepat kurus. Lagi cepat kurus, dan walaupun actually sort of sebab kita akan kurangkan water retention. Okay, so that's the best. Tapi dia punya standard lebih kurang like 14 to 16 hours. 12 tu dah start to 16 hours. Okay. Untuk orang diabetes, saya suggest untuk discuss dengan doktor anda sebab we need some adjustment. So kita kena ada adjustment dari segi ubat. Sebab untuk treat diabetes, boleh follow Prof Aziz Al-Safi. So he is actually more on towards diabetes punya treatment. So very good.
Apa contoh karbo ringkas? Karbo ringkas contohnya macam gula. Gula, makanan-makanan berasaskan tepung, tepung dan beras-beras yang yang high GI lah, yang beras yam semua tu, dan apa lagi, pasta-pasta tu kan. So kalau karbo kompleks lebih kepada buah-buahan, sayur-sayuran, lepas tu whole meal, whole grains, macam tu. So anda pergi je ke Google image, cari karbo, contoh karbo kompleks, contoh karbo ringkas, keluar macam-macam. Saya boleh tengok. Alright. Kejap Okay, so of course tadi Kak Cik pasal stevia kan. So stevia you have to choose a good one lah. Sebab kadang-kadang saya pun pernah terbeli stevia yang actually buka tu kita rasa ada gula dekat situ. Bunyi tu kan dekat macam nampak kristal-kristal sugar. So kena itulah. Okey, Kamarul kata berdasarkan graf yang doktor buat tu, graf tu bukan saya buat, saya tolong lakarkan semula je. Nanti saya bagi the actual graph. That is actually by research. Okey. Yes, bukan kata tak boleh makan carbs. I'm not again kat saya makan carbs juga sekarang ni, tapi pilihlah carbs yang bagus kan. Bukan saya tak adalah anti carbs. Boleh makan carbs, tetapi ada isu dia juga tau karbo ni. So bukanlah kita kata all over the year tu kita tak makan karbo. So kita kena juga makan, tapi pilihlah, so kena pilih which karbo yang sesuai untuk kita, especially kalau nak lose weight. So siapa-siapa yang ada isu dengan karbo sensitif, makan sikit pun tak jadi juga. So tak boleh, dia your insulin it's not functioning tau. Insulin anda banyak tetapi insulin anda tidak berfungsi. That's the issue. So insulin tinggi tapi insulin tak berfungsi sebab kita dah makan gula, kita dah makan manis, kita dah makan karbo ringkas tu lama. Jadi kita punya all this receptor tu dia dah tak berfungsi tau. Insulin mencanak naik, pankreas pun keep on hasilkan insulin. Tetapi insulin tu tidak dapat berfungsi. Kunci, tapak kunci rosak. So there's a lot of itu another like 2-3 hours lecture pula kan. Okay. So tapi nak tunjukkan bahawa you have very high insulin tetapi insulin tu not functioning. Can I have another handphone? Bateri dah habis ni. Okay. Okay tak? So bukan kata tak boleh tapi ada kena tengok. So saya personally pun kita tengok bila kita that's why anda buatlah anda punya journal tu. Sebila ada buat journal, so anda boleh tengok which type are you. Sebab ada setengah orang memang very carb sensitive sebab your insulin is haywire. Anda dah ada isu dengan insulin resistance sebab insulin anda dah macam really haywire. So even karbo ringkas sikit pun dia tak jadi juga. So it depends. Kalau setengah orang dia okey je, so dia tak ada banyak isu dengan tu, so okey je, boleh je ambil carbs. Tapi again you are talking about prevention, so kau kena control lah karbo ringkas tu. Pergilah kepada karbo kompleks. Alright, so jelas? Ada soalan lagi? So soalan ni mengatakan masa waktu makan boleh ke ambil makanan yang manis-manis? So saya dah jawab tadi kan. Saya dah jawab kan. So kurangkanlah. Okey, tetapi kalau anda dah biasa, sebab I do test on myself lah. So kalau macam kita dah buat IIF kan, so the best sebenarnya anda, the beauty of this IF sebenarnya anda boleh design anda punya IF sendiri. So katalah anda nak buat Islamic IF Isnin Khamis, Isnin dan Khamis buatlah puasa kan. So kita dapat dah pahala puasa sunat kan. Sebab kalau anda dah biasa dengan IF 20 jam, 16 jam, 18 jam, macam puasa setakat 14 jam tu macam tak ada apa sangat lah. Macam tu. So memang dah boleh sangat. So sebab you dah biasa dengan your leptin sensitivity dah bagus. So kita tak adalah rasa lapar. Leptin dan ghrelin ni actually mengawal regulator lapar dengan kenyang. So dekat situ anda punya dah sensitif. So anda makan sikit je pun anda dah kenyang. Dan the beauty of it, kalau macam anda dah lama amalkan IF kan, anda akan perasan bahawa katalah anda makan pun, makanlah dah mula makan macam yang all this yang tak berapa nak clean sangat diet tu, anda akan nampak
berat anda tak akan naik banyak. So your insulin is already sensitive. So nampak tak? So bagilah masa kan, sebab kita dah lama dah makan banyak kan. So why not take this opportunity untuk start buat IF dan stabilkan balik insulin tu. Berkorbanlah sikit. Yang manis tu jangan makan, karbo ringkas tu kurangkan. So nasi je semakan 1 hari sekali kalau anda nak makan nasi lah kan. Ataupun tukar pada beras perang ke basmati yang low glycemic index dan low glycemic load. So kalau anda nak pergi yang ekstrim sikit, of course lah, you have to go for like really low carb high fat. So choose a good fat, jangan ambil trans fat. So dia akan menyebabkan another inflammation pula. That's another issue kan. So there is banyak. Tapi untuk beginners level, daripada nasi yang 3-4 kali satu hari tu, kurangkan jadi 2 kali, kurangkan jadi 1 kali. So that means snack tu daripada snack yang tak sihat, jadikan snack sihat. So anda boleh makan like 3 kali, tapi make sure 3 kali tu makanan yang sihat lah. Lepas tu kurangkan. Kalau rajin buatlah, kalau dah okay, boleh buat 1 meals a day. 1 meals a day tu yang dia panggil OMAD tu kan, OMAD kan, 1 meal a day. So that means dekat situ anda boleh ambil like 1 meal which is quite slightly heavy meal. So that means cukup. Kalau macam pagi tu kan anda rasa macam takut lapar, hypo ke, so that means anda boleh ambil VCO ke, VCO campur olive oil. So that actually is good. Itu dia tak meningkatkan insulin tinggi. So that actually is acceptable. Nak ambil diet coke tak boleh. Saya, how to say, sebab kita bila kita buat IF ni, kita bukan nak turunkan berat badan je tau, kita nak reduce inflammation kita nak reducekan risk of diabetes. Sebab diet coke memang dia kata dia tak gunakan sugar whatever tu kan, tapi there's still a lot of other things kat dalam tu. So again, we are talking about this soda drinks, so better not lah. So saya tak cadangkan lah all this diet coke sebab kita nak reducing inflammation. Itu soalan Aisyah. Kejap yang mana? Minggu ni buat IF, Isnin sampai Khamis saya tak langsung buat umat. Yes, exactly. So adjust accordingly. Kalau buat IF time sahur, kita minum air je okey tak? Minum air apa? Tak nampak lah yang ni. Minum air je. Okay. So kalau anda buat Islamic IF, so kalau macam last meal masa berbuka kan, kita buka pukul 7 lebih macam tu sampai esok pagi. So sahur makan je, minum je air kosong. Boleh tu boleh, tapi tengok diri anda. Ada setengah okey, ada setengah dia still need energy, so saya cadangkan untuk ambil juga lemak baik dekat situ. So VCO ataupun olive oil, so just campurkan. Tapi masa bulan puasa tu pun kadang-kadang kita tak nak ambil pun, air kosong je pun dah okey dah. So it depends on individual. Susah nak kata. Cuma anda kena tengoklah. So the best, at least kalau you need energy, at least gunakan lemak yang baik. So ambil like 2 sudu VCO dengan 1 sudu olive oil. Itu dia tak kira meals tau. Dia tidak dikira meal. So that means kalau anda just ambil satu je berbuka, so sampai anda minum air, TO ke whatever, air kosong, infusion water, so sahur tu ada just ambil VCO dengan olive oil. So itu tidak dikira meal. So that means kat situ anda ambil umat. VCO tu apa? Oh, VCO. VCO ialah virgin coconut oil. Minyak kelapa dara. Olive oil, cari yang extra virgin olive oil, yang high quality sikit lah. Okay, ada soalan tadi saya perasan. Kalau kita makan, kalau kita masak kan kita rasa-rasa sikit kan. Okay, so kalau sikit just rasa-rasa tu sebenarnya dia tidaklah membatalkan kita punya IF tu. So sebab unless kita rasa memang gula macam tu, that one different story lah. Tapi kalau just rasa-rasa sikit, it should be fine. So dia tidak dikira 1 meal. Okay, tapi ada juga soalan tadi kata macam dah makan, katalah dia dah dinner, lepas tu pukul 10 malam just ambil macam nuts ke, ambil buah je, itu dikira meals. Itu dikira 1 meal. Sebab itu actually dia ada dia punya breakdown still jadi sugar. Okay, so boleh?
Okay, gula memang kita tak galakkan lah. So kalau anda buat IF, so if possible sebab nak lose weight kan. So if possible try to reduce all this sugar punya tu lah. Kalau nak ambil karbo, pergi kepada karbo kompleks. Dan of course daripada 3 meal a day, kurangkan jadi 2 meals a day. Kalau anda rasa okay nak ambil umat, boleh juga 1 meals a day. Alright? Okay. Okay, so saya harap sedikit sebanyak. So saya just nak kongsikan dengan anda a few things yang saya rasa macam, so you boleh pergi kepada PubMed kalau nak tengok siapa-siapa yang suka nak buat your own research. So sebab kan banyak isu kan. So saya rasa macam puasa ni something not new. Dan ramai orang pun dah buat dan kita sendiri memang digalakkan untuk buat. Cuma apa-apa pun kena tengok. In fact dalam Islamic fasting pun kalau nak tengok, Allah pun sediakan guideline juga kan. Orang yang orang yang musafir, so better not puasa, ataupun orang yang tak sihat kan, ada yang kena ganti, ada yang tak kena ganti. So setiap tu dia ada guideline dia juga. Macam breastfeeding mami So kita senang sebab saya rasa Islamic fasting tu dia lebih mencabar berbanding IF. So IF ni macam malah senang sangat kan. Lagilah dia buat dah setakat 12, 14, 16, 8 tu macam nothing sangat kan macam sikit lah Alright, berbanding dengan Islamic fasting. So kalau anda breastfeeding mothers, kalau anda okay hari tu masa bulan puasa, anda boleh puasa. Anda okey, susu anda pun tak kurang apa semua tu, saya rasa tak ada masalah untuk buat IF. Tapi tak perlu buat extended fasting. So go like 12, 14, 16. So that is the max lah. So saya tak suruh anda buat prolong fasting tu, tak perlu. Tapi kalau macam hari tu puasa pun anda memang tak boleh buat langsung, memang tak boleh langsung puasa Ramadan, saya rasa better not lah. So tengok diri orang lain-lain tapi pregnant mother pun ada isu juga. So kalau anda buat untuk turunkan berat badan, saya rasa jangan buat. Sebab kalau anda nak buat memang kena bising dengan doktor. Sebab apa? Kita bila pregnant, kita kena ada good weight gain. So anda kena ada at least 10 to 12 weight gain, 12 kg increase within that 40 weeks. So jangan buat IF sebab nak slim. No. During pregnancy tak boleh. Tetapi ada juga, kalau anda ada issue with the insulin, sebab anda diabetic in pregnancy kan, ataupun anda dah impact glucose tolerance, macam doktor dah suruh buat BSP dan sebagainya. So yang kat situ sebenarnya there is a room sebab kita nak stablekan insulin anda. Sebab your sugar increase, anak boleh kena sakit jantung, yang kena jantung berlubang, masalah jantung semua kan, zat-zat actually lagi teruk kan. So there's issue dekat situ yang saya rasa macam there is a need untuk anda at least buat 12 control your meals macam tu. So tengok indication lah tu semua tak semua orang sesuai dengan semua lah. So rasa macam gastrik juga, kalau gastrik belum puasa hari tu langsung anda tak boleh puasa. So saya rasa macam better treat your gut first. Treat your gut first apa semua tu, dan slowly buat IF. Sebab bila treat the gut, actually sebab IF ni dibantu untuk stabilkan juga kita microbiome, bakteria baik, bakteria jahat dalam usus kita. So that is good for those yang actually gastric. Alright, so saya just nak share beberapa buku yang saya rasa macam boleh kalau anda nak teruskan pembacaan. So 5 to Diet, 5 to Diet books. So ini actually weekly IF ataupun anda boleh juga the every other diet, the every other day diet. So this is sort of kita punya alternate day diet, weekly fasting, sort of puasa Nabi Daud lah kan, yang tu puasa sunnah Rasulullah kan. So alternate day diet juga. So anda boleh cari dekat Book Access ada, dekat Kinokuniya pun ada juga. So antara buku yang saya suka share ialah The Obesity Code. Siapa-siapa kata macam IF tak okay kan, so bacalah buku ni. So maybe this is actually how to stabilize your insulin, sebab isunya ialah tentang insulin. So Obesity Code memang banyak merungkai. So buku ni dalam 80 lebih ke 90 lebih macam itulah, lebih kurang. So ataupun anda boleh beli buku ni. Ni dekat online ada Everything Guide About Intermittent Fasting. So
So ni saya tak ingat berapa saya rasa dekat 80-90 jugalah lebih kurang. 80-90 ringgit macam tu. So boleh beli. Kinokuniya ada, book access tak ada. So you can go online. Satu lagi buku yang saya suka, The Complete Guide of Fasting. Buku ni pun best. So anda boleh baca buku ni. So it's actually book by Dr. Jason Fung. So ni pun by Dr. Jason Fung. So ini dah lebih kurang dalam 140 lebih. Lebih kurang macam tu. So boleh beli online juga. So dalam ni pun dia banyak. So ni lebih komprehensif lah. Okay, so boleh cari banyak buku tentang IF. There's a lot of research, there's a lot of journal. Dan kalau anda interested nak yang, sebab most of the books actually in English. So kalau anda nak yang in BM yang saya dah simplified, boleh nanti saya akan masukkan link untuk those yang actually interested untuk dapatkan e-book. So e-book dan those yang nak dapat yang akan kelas yang untuk share ataupun nak saya guide lebih lanjut pun boleh juga, tak ada masalah. Nanti kita akan bagi link. Okay, so ada soalan lagi tak so far? boleh buat detox tak? Kalau buat IF boleh buat detox tak? Yang minum lemon tu, ada doktor cakap bagus ambil. Okay, ini yang saya kongsikan tadi tu, saya cakap infusion water. So infusion water tu sebenarnya yang boleh campur dengan lemon lah. Dan sebenarnya IF tu sendiri dah detox dah. IF is one of the detox process. So detox ni sebenarnya luas tau. Dia punya topik. So that's another 2 to 3 hours lagi kalau cerita pasal detox. So fasting itself is detox. So bila anda buat fasting, sebenarnya anda tengah bagi masa, sebab selalu kita makan kan. So bila kita tak makan, sebenarnya badan kita macam dah tak ada kerja lah. Tak ada kerja, macam kita duduk rumah kan, macam tak ada kerja, semua kerja semua kan, anak pun tak ada, apa semua tak ada. So kita start kemas rumah, bersihkan, buang sawang-sawang, apa susun kan, sebab kita dah rasa macam tak ada kerja. So, sama juga dengan usus kita dan sel-sel kita. So bila dia tak ada kerja, maksudnya dia tak payah nak makan. Sebab makan dia sibuk nak menghancurkan kan, nak all this, nak clean up, nak buang yang kotor-kotor, toksin kita makan tu, nak pecahkan lagi. So pencernaan tu tak ada bila kita tak makan, kita puasa kan, minum air kosong apalah sangat kan, tak payah nak proses pun. So bila dekat situ, there's a lot of room for the cell to clean up. Bila sel tu akan clean up, apa semua dia akan bersihkan, apa semua. Hati pun bila kita dah puasa, kita dah buat IF, lemak-lemak dekat hati tu pun dah mula berkurangan. Dia dah berkurangan. So bila kurangan, hati kita tu pun dah semakin, dia punya perjalanan darah apa semua lebih bagus. So detoksifikasi yang paling banyak sekali berlaku ialah pada hati. Dari stage 1, phase 1, phase 2 detox. So most of the detox process actually in the liver. So bila kita tak makan, so there's a lot of room for detoxification. So kena faham bahawa IF tu sendiri adalah detox proses yang sangat-sangat efektif. So kalau kita ambil lemon apa semua, kita actually more on alkaline kan kita punya cells apa semua. So that actually is very good. So boleh ambil, tak ada masalah. Okay, so saya rasa sampai di sini saja. Ada lagi? Okay, Ummu Aisyah Okay, puas. Tiamat. Adakah kurma dikira? Tak nampak kat sini. Okey, kurma So kurma, adakah kurma dikira salah satu makanan yang digalakkan dimakan untuk amalan IF? Okey. Kurma sebenarnya dikira sebagai satu meals. Sebab kurma dia ada fiber dia ada sugar dia. Lagi kurma-kurma yang sampai kat Malaysia ni kita tak tahu is it betul-betul ke dia rebus dengan gula ke dan sebagainya kan. So dia punya manis pun kadang lain macam kan. So kalau kurma fresh ke atau kurma tu pun is considered one meal. So boleh ambil, tak ada masalah. Kurma it's a good food. Boleh. Tapi cuma itulah, keep it as a snack. So dia kira one meal. Tapi tak boleh ambil masa fasting window lah. Kena ambil masa eating window. So kena masa eating window dikira one meal. So tak boleh ambil ketika fasting window. Okey, sekejap Ummu Aisyah tanya, puasa dikira dari last makan, katalah lepas jam 2 makan ringan-ringan macam buah atau kacang, dikira time reset balik. Okey, these are the things yang saya kata tadi. Kalau anda makan, sebab dalam e-book saya memang saya ada senaraikan apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan masa fasting window apa semua. Dalam buku-buku ni pun ada, cuma anda kena belilah.
nuts ke kacang ke, tak boleh. Itu dikira a meal. Sebab benda tu dia akan diproses, dia akan, dia ada protein dia ada fiber dia ada some sugars dekat situ, complex carbs dia kan. Walaupun dia complex carb, tapi dia still akan dicernakan, akan ada glukosa. So dia akan still akan ada impact on blood glucose, dia akan ada impact on insulin. That's why they considered last meal. So badan anda sebenarnya masih akan gunakan glukosa tadi. So that's why anda dah 2 jam, so anda ambil lagi. So your body is still using that glucose from nuts tu. Faham tak? So that means dia 6 jam tu tak habis lagi lah. So macam ni kita nak tap into glycogen. So, tapi kalau kita ambil air kosong ke apa ke, so dia tak dipecahkan jadi glukosa. So kita boleh kira plus meal lah. Kalau macam ni, kalau anda ambil ke kacang ke buah-buah ke apa tu, it's considered 1 meal. Sebab itu akan dipecahkan jadi gula. Jadi gula, so you kena kira lagi lah. Sebab daripada last meal tu, dia kurang nak 4 to 6 hours. Untuk glukos tu habis. Lepas tu kita akan pergi kepada glycogen. Glycogen dah another 12 hours to 16 hours. Baru kita punya gluconeogenesis akan jadi lebih efektif. Alright. Okay, so saya harap sedikit sebanyak memberi manfaat untuk anda. So look forward, dan saya faham ramai yang daripada group D adalah daripada group intermittent fasting Malaysia juga. That's a good group yang anda boleh join. So anda boleh nampak, there's a lot of people actually yang sukses dengan intermittent fasting. So insyaAllah kalau kita amalkan, so memang boleh jadi orang kata lifestyle lah, insyaAllah. Alright, so look forward untuk perkongsian anda pula. So sekiranya anda yang dah biasa dengan app, so anda nak share, so please share dalam this group, so that untuk perkongsian semua orang. So saya rasa sampai di sini saja. So look forward untuk anda punya sharing pula. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala, and that was awesome. Bye bye.